bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright sahabat-sahabat semua, keadaan semakin panas sahabat-sahabat semua. Ya, apabila Khairi Jamaluddin ataupun KJ cuba membina persepsi kononnya tsunami ketidakpuasan hati terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membuatkan kerajaan hari ini bakal tumbang pada PRN yang akan datang ini. Tetapi ada yang penganalisis mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh KJ serangan terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini hanyalah sebagai perang saraf yang dimainkan oleh mereka. Karena kita tahu ya hari ini pihak pembangkang semakin terdesak dan mereka pula menggunakan KJ untuk meraih sokongan dan juga undi pada PRN yang akan datang ini. Jadi menarik untuk kita dengar bersama-sama sahabat semua kongsian ataupun coretan daripada penganalisis politik ya berkaitan dengan isu ini yang kononnya tsunami ketidakpuasan hati Khairi hanya perang saraf yang kononnya rakyat hari ini tidak berpuas hati dengan kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tanpa membuang masa saya ingin membawakan kita kenyataan daripada beberapa penganalisis politik ini sahabat semua. Ada yang bersetuju, ada juga yang menyangkal dakwaan daripada Khairi Jamaluddin ini. Jadi kenyataan Khairi Jamaluddin bahwa kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bakal berhadapan dengan tsunami ketidakpuasan hati rakyat menjelang pilihan raya negeri di 6 negeri yang akan datang menimbulkan pelbagai persoalan. Ada penganalisis politik yang bersetuju, namun ada juga yang menyangkal kenyataan bekas pemimpin UMNO itu yang kini semakin dekat ataupun rapat dengan Perikatan Nasional. Jadi bagi penganalisis politik ya dan geostrategik Dr. Azmi Hasan, kenyataan seumpama itu hanya perang saraf yang dibuat menjelang PRN ataupun pilihan raya negeri yang akan berlaku di 6 negeri ini. Katanya, kata penganalisis ini, kita tahu sekarang Khairi sedang berkempen untuk Perikatan Nasional dan beliau mengakui perkara itu dan sudah pastinya penggunaan persepsi rakyat tidak puas hati terhadap kerajaan dan juga Pakatan Harapan. Ini adalah satu strategi kempen, cuma kita tak tahu sejauh mana rakyat tidak puas hati. Setiap kerajaan memang ada perkara yang rakyat tidak puas hati katanya. Tapi dalam hal ini, kita tidak tahu sejauh mana kenyataan itu betul atau tidak. Kerana tidak ada tinjauan yang dibuat untuk menentukan kesahihan bahwa rakyat tidak puas hati katanya kepada Malaysia kini. Baru-baru ini Khairi berkata bahwa kerajaan hari ini sepatutnya berasa bimbang kerana bukan gelombang hijau yang bakal membadai tetapi tsunami ketidakpuasan hati akan melanda pilihan raya negeri yang akan datang. Katanya, meskipun sentimen agama meningkat dalam kalangan orang Melayu, namun peningkatan sokongan terhadap Perikatan Nasional bukanlah semata-mata kerana kebangkitan konservatisme katanya. Apa yang berlaku di Malaysia hari ini bukanlah kebangkitan gelombang hijau berbanding rasa tidak puas hati dalam masyarakat Melayu yang melangkaui isu 3R, kaum, agama dan juga raja. Katanya dalam tulisan yang diterbitkan di Fulcrum oleh Institusi Asias Yusof Ishak Singapura. Katanya sejak pentadbiran Datuk Seri Anwar mengambil alih kuasa, halat tuju ekonomi kurang jelas. Kemerosotan nilai ringgit berterusan dan pengurangan kuasa beli rakyat disebabkan oleh krisis kos hidup yang berlarutan. Jadi mengulas lanjut, Azmi membandingkan kenyataan Khairi dengan seorang pemimpin PN yang sebelum ini mendakwah dia mempunyai sokongan 126 orang ahli parlimen untuk kembali berkuasa. Jadi katanya saya melihat strategi ini sama. Ya, Perikatan Nasional mengatakan mereka boleh menubuhkan kerajaan dengan ada 126 ahli parlimen sokong mereka. Ini sebahagian daripada strategi, bukan untuk menubuhkan kerajaan pusat kerana tidak ada nombor itu. Tapi strategi itu persepsi bahwa kerajaan tidak stabil untuk kepentingan pilihan raya negeri ini. Jadi katanya sama juga mengatakan rakyat tidak puas hati. UMNO kerjasama dengan DP, inflasi yang tinggi, harga makanan yang naik mengakibatkan katanya rakyat tidak puas hati. Itu adalah dikatakan perang saraf daripada Perikatan Nasional untuk melemahkan kerajaan demi kepentingan keputusan PRN yang tidak lama lagi katanya. Namun bagi pensyarakanan Sains Sosial Universiti Malaysia Sabah UMS, ya Profesor Madya Dr. Lee Kuak Tiong, pandangan Khairi mengenai
mengenai tsunami ketidakpuasan rakyat mungkin ada kebenarannya. Mengambil contoh ketegangan PS dan BN dalam rundingan kursi dan sikap anti-BN yang dimulakan oleh PS sebelum ini, katanya boleh mengakibatkan rakyat menolak gabungan itu pada PRN yang akan datang. Bagi saya ada asas, katanya, dengan pandangan yang datang daripada KJI tersebut. Ketika kerjasama BNPN, PSBN soal pengagihan kursi pun menghadapi dilema dan ketegangan sesama pemimpin dalam BN antara beberapa faktor yang tidak baik kepada gabungan PSBN menjelang PRN yang lebih memerlukan persefahaman dan kepercayaan, katanya. Setakat berita ini ditulis, Malaysia kini difahamkan rundingan kursi PS dan BN masih tidak dapat diselesaikan di sekurang-kurangnya 7 dun di Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Beberapa sumber BN sebelum ini memberitahu Malaysia kini bahwa PS bertindak tamak dalam soal agihan kursi sehingga dua parti komponen BN, MC dan MIC masing-masing tidak dijanjikan sebarang kursi di Selangor dan juga Pulau Pinang. Jadi manakala kenyataan ahli MKT UMNO Lokman Adam baru-baru ini menyifatkan beberapa pimpinan MC dan juga MIC sebagai biawak hidup yang mengkhianati UMNO juga tidak disenangi oleh pimpinan rakan sekutu UMNO itu. Lee juga memberitahu bahwa selain faktor ketegangan PSBN dalam soal agihan kursi dan isu dalaman BN, sikap anti-BN di kalangan penyokong PS akan menjadi kelemahan gabungan pada PRN yang akan datang. Sikap anti-BN merupakan legasi yang ditinggalkan oleh PS, katanya. Hari ini mereka kesuntukan waktu nak ubah stigma itu menjelang PRN, katanya. Dia juga menjangkakan tidak mustahil buat ahli-ahli UMNO yang bukan dari kem Presiden Ahmad Zahid Hamidi akan mengundi PN semata-mata sebagai tanda protes. Wah, itu antara kenyataan berbeza ya daripada penganalisis politik. Ada yang bersetuju dengan kenyataan daripada Khairi Jamaluddin ini, sahabat semua. Ada juga yang kurang bersetuju. Namun sahabat semua, saya ingin mengongsikan satu kenyataan ataupun uji kaji ya daripada Sinar Harian. Kita tahu Sinar Harian ini ya seringkali ya menyerang dan juga memberikan persepsi yang tidak baik kepada kerajaan setiap kali mereka dalam posting dan sebagainya. Namun dalam satu kaji selidik yang dilakukan oleh Sinar Harian ini, soalannya adalah adakah Anda merasakan orang muda akan pilih parti pada PRN ini nanti? Itu antara tajuk ya dalam kaji selidik itu. Tapi yang lebih mengejutkan sahabat semua adalah keputusan yang terkini itu amat memberikan keterujaan kepada kerajaan perpaduan. Kalau KJ mengatakan bahwa tsunami ketidakpuasan hati rakyat itu akan melanda dalam PRN ini, sebenarnya itu benar, hanyalah perang saraf yang sedang dilakukan untuk membina persepsi kononnya rakyat tidak berpuas hati dengan kerajaan hari ini. Tetapi melalui kajian ini sahabat semua menunjukkan sebaliknya. Ya, apabila ditanya adakah Anda merasakan orang muda ataupun pengundi akan pilih parti mana PRN ini, sama ada PSBN ataupun Perikatan Nasional, tentunya ya memberikan keterujaan kepada kita. Hasil yang amat mengejutkan ya, apabila hasilnya kita boleh lihat bahwa ya, antara pilihan adalah PSBN, PN mudah dan juga tidak mengundi. Ya, seramai 10.000 lebih, hampir 11.000 subjek ya yang terlibat dalam membuat voting ini, dan rata-rata di antara mereka memilih ya PSBN sebagai kerajaan ya, ataupun parti yang akan diundi pada PRN. Jadi kalau mereka katakan ketidakpuasan hati bakal melanda, jadi kita boleh nampak sahabat-sahabat semua dalam kaji selidik yang dilakukan oleh Sinar Harian ini menunjukkan betapa rakyat sebenarnya hari ini sangat berpuas hati dengan kerajaan, dengan pentadbiran daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sehingga 66.1% bersetuju untuk mengundi, ya, untuk memilih Pakatan ataupun kerajaan perpaduan hari ini. Ya, kalau kita lihat PN di sana hanya mencapai 19.3% yang mahu untuk mengundi mereka. Ya, satu lagi parti yaitu Muda yang dianggap hari ini parti pengkhianat ya, kerana cuba melawan sedangkan mereka berada dalam kerajaan perpaduan, tapi mereka pula mahu mencabar ya kedua-dua parti ini, sama ada kerajaan perpaduan maupun Perikatan Nasional. Jadi hanya 4.5% yang memilih parti ini, sahabat-sahabat semua. Jadi ya, ini adalah bukti jelas sekiranya Muda akan meneruskan
keputusan mereka untuk bertanding secara solo, walaupun mereka sudah mengumumkan mungkin akan bekerja sama dengan PSM, Parti Sosialis Malaysia, ya, tapi rakyat hari ini melihat bahwa itu adalah satu tindakan yang biadab dan hanya 4.5% yang akan mengundi mereka. Jadi, adakah mereka akan kehilangan deposit dalam PRN ini? Kemungkinan besar, sahabat-sahabat semua. Dan ada di antara juga tidak mengundi, ya, mungkin mereka tidak pasti mana parti yang mereka undi. Namun yang jelas, apa yang dinyatakan oleh KJ ini, katanya tsunami ketidakpuasan hati rakyat itu akan mengakibatkan kekalahan kerajaan perpaduan di dalam pilihan raya negeri di 6 negeri ini, sebenarnya adalah satu cubaan untuk membina persepsi yang buruk bagi kerajaan perpaduan dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi jelas hari ini rakyat semakin menyenangi, rakyat semakin dapat menerima kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. 66.1%, sahabat-sahabat semua. Itu lebih daripada 50%. Wow, memang terbaik. Jadi, kita mengharapkan perkara yang besar berlaku, keputusan yang mengejutkan, khususnya di negeri seperti Kedah, Terengganu, dan juga Kelantan. Adakah ianya akan diberi saingan sengit oleh kerajaan perpaduan, calon-calon daripada kerajaan perpaduan ini? Itu yang akan menentukan sebenarnya. Kita tahu, KJ sedang berkempen bagi pihak Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua. Jadi, sampai di sini saja. Bagaimana pula dengan pandangan Anda? Adakah Anda bersetuju, yakin untuk Anda memilih kerajaan perpaduan hari ini di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti Walan Walautit, lebay-lebay, dan juga geng sapu bersih, ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian, dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di atas Gunung Everest. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.